ليس أحد في المحال. من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا سواكم لو من في المحبة علي ولكم أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس أحد في المحبة. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada hari ini dalam solat kalam murabbi. Jadi suara jelas insya-Allah, mudah-mudahan suara jelas. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah dalam solat ini, kalam murabbi ini adalah untuk kita menterjemahkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh guru-guru kita. Dan untuk hari ini, insya-Allah kita akan mulakan dengan satu video syarahan Al-Habib Umar bin Hafidh Hafidhahullah Ta'ala, iaitu satu pengajian yang disampaikan oleh Sayyid Al-Habib Umar di Darul Mustafa di Tarim, Hadramaut, Yaman. Jadi di Darul Mustafa, Al-Habib Umar ada satu kelas yang khusus dan rutin yang diadakan di Darul Mustafa, Hadramaut, Yaman pada setiap hari Rabu malam. Setiap hari Rabu malam, iaitu pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Maka Sayyidil Habib Umar akan membaca kitab-kitab ringkasan, petikan-petikan daripada kitab Ihya Ulumuddin ini, dan Al-Habib Umar akan mensyarahkan kitab tersebut. Jadi kita ambil video kelas Habib yang terakhir sekali, iaitu pada Rabu yang lepas, iaitu pada 27 hari bulan Januari 2021, dan bersamaan dengan 14 Jamadil Akhir. Maka insya-Allah kita pilih video Al-Habib itu. Jadi video Habib ni durasinya lebih kurang 38 minit. Jadi insya-Allah kita akan menterjemahkan. Dan sebelum kita memulakan video Al-Habib, maka
Pertama sekali, marilah kita membaca doa sebelum belajar insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala khair ibtigha wajhillah wa radati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jadi insya-Allah kita akan, dan sebelum kita mulakan untuk melihat video Habib ini, suka untuk saya ingatkan bahawasanya sepanjang saya menterjemah kalam Habib Umar ini, maka saya sebagai adabnya saya tak akan dapat baca komen daripada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi segala komen, segala persoalan, insya-Allah saya akan jawab setelah habis kita menonton video Habib Umar ini. Maka setelah habis kita menterjemahkan keseluruhan video Habib Umar, maka barulah saya akan membalas komen daripada tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada soalan dan sebagainya. Dan doakan insya-Allah, mudah-mudahan kita berjalan lancar insya-Allah. Jadi saya akan mainkan video Habib Umar. Dan video ini memang ada dalam YouTube. Video ni rakaman. Kelas pengajian Habib Umar ni adalah rakaman. Yang saya kata tadi adalah Rabu lepas rakaman. Dan cuma saya lah yang live untuk menterjemahkannya. Itu adalah secara live, saya lah yang terjemahkannya. Tapi video Habib itu adalah rakaman. Jadi insyaAllah, jadi saya akan play sedikit petikan daripada Habib Umar. Kemudian saya akan pause dan saya akan terjemahkan. Kemudian saya akan play lagi syarahan Habib Umar. Kemudian saya akan pause dan saya akan terjemahkan sehingga habis kelas pengajian tersebut insya-Allah. Dan kitab Ihya Ulumuddin ini, kali ini Habib Umar mensyarahkan tentang at-taharah ataupun bersuci. Habib Umar ceritakan berkenaan dengan istinja, bersuci, adab-adab masuk tandas dan sebagainya yang berkaitan, maka sangat banyak manfaatnya. InsyaAllah kita sama-sama dengarkan insyaAllah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul Azim والملك الرحيم والجواد الكريم واللطيف الحليم آمنا به وبما جاء عنه على مراده ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخير عباده اللهم أدم صلواتك على صفوتك من البرية سيدنا محمد الذي رفعته أعلى ذرى القربية وجعلته أرفع أهل المراتب العلية وأمجد أهل المنح والمنن السنية وصل معه على آله الأطهار الفائزين بقربه بأعلى مزية وعلى صحبه الغرر الميامين الناصرين لملته المحمدية وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من جعلتهم سادة أهل الصفات الحسان وقادة أهل الإسلام والإيمان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Umar bin Hafidh Hafidhahullah Ta'ala memulakan pengajiannya dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bersalawat ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
وبعد فيذكر لنا الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه القسم الثاني من كتاب الطهارة في طهارة الأحداث. والحدث الذي هو أمر معنوي اعتباري، يكون حدثا أصغر وحدثا أكبر. الحدث الأصغر ما منع الله به وعلى صاحبه الصلاة والطواف بالبيت العتيق ومس المصحف وحمله. والحدث الأكبر يزيد مع حرمة هذه الأشياء الأربعة حرمة المكث في المسجد وتلاوة القرآن، كما يزيد بحدث الحيض والنفاس حرمة استمتاع الزوج بما بين سرة الركبة والطلاق، وكذلك المرور في المسجد إن خافت تلويثه، وكذلك الصوم. Bahagian kedua daripada kitab Taharah di dalam kitab Ihya Ulumuddin berkenaan dengan at-taharah, bersuci daripada hadas. Hadas ialah satu sifat yang maknawi, terdapat kedua bahagian, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ialah satu sifat apabila berlaku kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan orang yang berhadas tersebut daripada melakukan solat, tawaf, menyentuh Al-Quran ataupun menanggung Al-Quran, mengangkat Al-Quran. Hadas besar pula selain daripada 4 perkara yang telah tersebut sebentar tadi, maka dilarang juga orang yang mengalami hadas besar itu untuk berada di dalam masjid dan membaca Al-Quran. Manakala hadas yang disebabkan haid ataupun nifas, maka segala perkara yang tersebut tadi dilarang baginya, dan ditambah lagi haram untuknya bersenang ataupun suami isteri, pasangan suami isteri al-istimta' untuk melakukan sesuatu di antara pusat dengan lututnya, dan talak, dan juga haram bagi hadas yang disebabkan haid dan nifas ini melintasi di dalam masjid sekiranya dikhawatiri akan mengotori masjid. Begitu juga dengan puasa. فهذه الأحداث تحصل منها الطهارة بالوضوء الصحيح وبالغسل الصحيح. الحمد لله. يرحمك الله. يرحمكم الله. ومع ذلك كله فإن الوضوء الصحيح والغسل الصحيح يرتبطان بما ذكرنا به الإمام عليه رضوان الله من طهارة الجوارح وطهارة القلوب ثم طهارة الأسرار. فطهارة الأجساد عن الأخباث والأحداث، عن النجاسات والأحداث، بواسطة الماء وبواسطة التراب وبواسطة الدابغ المطهر لجلد الميتة وبواسطة الحجر الذي يستنجى به، وكل ذلك يحتاج إلى أوان وقد يحتاج إلى اجتهاد عند الاشتباه. Hadas daripada hadas ini maka berkaitan dengan 2 perkara. Pertamanya adalah wuduk, yang keduanya adalah mandi. Ini adalah berkaitan dengan taharatul ajsad, taharah daripada jasad ataupun badan luaran kita. Menurut Imam Al-Ghazali, selain daripada taharah badan, kesucian badan ini, terdapat lagi perkara yang dinamakan sebagai taharatul jawarih, menyucikan anggota zahir, taharatul qulub, penyucian hati, dan taharatul asrar, penyucian jiwa.
Dan perkara-perkara ini akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini satu persatu. Adapun taharatul ajsad, penyucian anggota badan kita, jasad kita, maka ia adalah bagaimana kita menyucikan badan kita daripada najis. Maka penyucian tersebut perlukan kepada air, tanah dan perlukan kepada proses samak yang berkaitan dengan kulit haiwan, dan juga memerlukan kepada batu yang digunakan untuk beristinja. Dan setiap satu daripada perkara ini perlukan kepada bekas dan perlukan kepada ijtihad sekiranya diperlukan. Wa ba'da dhalika taharatul a'dha' 'an adh-dhunubi wal ma'asi. Alhamdulillah. Ya rahmukallah. Ajikumullah. Subhanakum alhamdulillah. Ba'da dhalikum taharatul qalbi 'an dhamim as-sifati wa ma yakrahuhu jabbarul ardi was samawati min kibrin wa 'ujbin wa riya'in wa ghururin wa su'i dhannin wa ibtani as-su'i li ahadin wa ihtigari shay'in min khalqillahi ila ghairi dhalik. Kemudian selain daripada taharah ajsad ataupun penyucian anggota luaran ini, maka terdapat juga yang dinamakan penyucian anggota badan daripada dosa dan maksiat. Seterusnya peringkat yang lebih tinggi lagi adalah taharatul qulub, penyucian hati, bagaimana seseorang itu membersihkan hatinya daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sifat takabur, sifat ujub, riak, tertipu dengan dunia, ataupun sangka buruk terhadap seseorang, ataupun menginginkan keburukan kepada seseorang, ataupun menghina ciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kesemua ini adalah sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. ووراء ذلك طهارة الأكابر والمقربين الأطاهر من النبيين والصديقين والملائكة المقربين طهارة السر عما سوى الله. Dan yang lebih tinggi daripada itu adalah taharah, penyucian yang diamalkan oleh para nabi, para siddiqin dan para malaikat al-muqarrabin, iaitu bagaimana mereka menyucikan asir jiwa mereka daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. فطهارة الأحداث متصلة بإقامة حبل الاتصال بالرحمن في شؤوننا، وذلك من بداية حاجة الإنسان التي تذكره بمعان كثيرة. حاجة الإنسان من بول وغائط تذكره بنعم الله عليه وبحاجته وفقره إليه، وتذكره بضعفه وعجزه، وتذكره بقاهرية القهار وبمعاني اسم المنعم والمطعم والرزاق والخالق والمقدر والمدبر. قضاء حاجة الإنسان تبين له ضعفه وعجزه وحاجته، وملاطفة الله تعالى به وأنه القاهر فوق عباده جل جلاله، وهو شأن ما يملك أحد في تطوره كما يتصور أن يغير شيئا من هذا الأصل. Taharah, penyucian daripada hadas, maka ia berhubung kait dengan hajat keperluan seseorang manusia, iaitu keinginannya untuk membuang air, sama ada membuang air kecil ataupun membuang air besar. Maka inilah sifat manusia yang tidak terlepas daripada hajatnya untuk membuang air kecil dan air besar. Ini mengingatkan kita tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita,
yang mengingatkan kita bahawasanya kita ini berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat kita terpaksa membuang air ini mengingatkan kita betapa lemahnya diri kita sebagai manusia dan mengingatkan kita bahawasanya kekuatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qahar, Maha Perkasa. Al-Mun'im, yang Maha memberi nikmat kepada kita. Al-Mut'im, yang memberi makan kepada kita. Ar-Razzaq, yang memberi rezeki kepada kita. Al-Khaliq, yang Maha menciptakan kita. Al-Muqaddir, dialah yang mentadbirkan. Al-Mudabbir, yang menguruskan segala-galanya. Dan ia mengingatkan kita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa mengatur segala hamba-hambanya. Segala teknologi ataupun kecanggihan yang terdapat pada masa kini tidak mampu untuk mengubah hukum ini. Setiap manusia masih tetap perlu dan berhajat untuk membuang air. Tidak ada teknologi yang akan dapat mengubah hukum ini. بل لو انقطع بوله أو انقطع عنه خروج الخارج منه لاضطر إلى أن يتوصل إلى ذلك بكل المعالجات ولخاف على نفسه الهلاك. إذن فالكل تحت قهر القهار، وإن كابروا وإن عاندوا وإن جحدوا وإن ألحدوا، القهر هو المتصرف فيهم والذي رتب هذه الأشياء دون غيره، وهم تحت قهره ومع ذلك يعاندون بمخالفة أمره وارتكاب زجره، يعرضون أنفسهم لغضب من لا يقوون على غضبه ولا عذابه ولا عقابه جل جلاله وتعالى في علاه. Bahkan sekiranya seseorang itu mempunyai penyakit dan masalah, tidak mampu untuk membuang air, maka dia akan merasa susah hati. Dia akan berusaha sedaya upaya, akan menggunakan segala teknik rawatan untuk merawat penyakitnya itu. Dan dia akan takut dan sangat bimbang kepada dirinya. Ini mengingatkan kita bahawasanya seluruh makhluk ini adalah berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun manusia itu bersikap sombong ataupun bersikap degil, ingkar dan berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap berada di bawah hukum dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila manusia itu masih lagi sombong dalam keadaan begini, sebenarnya manusia itu telah mendedahkan dirinya kepada bahaya. Mereka terdedah kepada azab Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka tahu bahawasanya mereka tidak mampu untuk menghadapi kemurkaan dan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. وكل شيء فيهم ينذرهم أن لا تغروا أنفسكم ولا تعرضوها لأمر لا طاقة لكم فيه، ولكن مع ذلك يتصاممون ويتعامون فكأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ولا يبصرون. فتربطنا بالله صلة في حاجاتنا الضرورية حتى لا ننفك عن تعبية بواطننا بنور الإيمان لزيادته. فحاجاتنا الضرورية التي نضطر إليها في الليل والنهار لنا فيها آداب عن سيد الأحباب، كل أدب فتح للباب واستجلاب لجود من الوهاب ودفع لآفات وأنواع من الغضب والعذاب. فربطنا في حاجاتنا الضرورية باسمه تعالى وبذكره وبذكر رسوله وبالسنن حتى نبقى على صلة وحتى تستمر منا التعبئة لبواطننا بالأنوار. Maka segala perkara ini sebenarnya menjadi satu peringatan kepada manusia itu supaya mereka tidak mencuba mencari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi malangnya masih ramai manusia yang ingkar, yang seolah-olah
tidak melihat peringatan ini. Seolah-olah mereka tidak mampu untuk berfikir, tidak mampu untuk mendengar, seolah-olah mereka tidak melihat peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Dan di dalam kita menunaikan segala hajat keperluan harian kita ini, maka terdapat garis panduan, terdapat adab-adab yang telah dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap adab-adab ini sekiranya kita amalkan dalam kehidupan kita, ia akan membuka pintu Allah Subhanahu wa taala. Maka adab ini jika diamalkan, ia akan menarik rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan akan melindungi kita daripada kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu kita lihat bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik kita supaya setiap keadaan dan ketika kita sedang melakukan keperluan kehidupan kita ini dikaitkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut nama Allah, kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada sunnah-sunnah yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya setiap keadaan kita, dalam setiap keadaan yang kita lakukan, tidak terputus antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan supaya batin kita, hati nurani kita sentiasa dipenuhi dengan nur cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. وكانت إحدى المربيات الصالحات عمة الإمام طاهر بن عبد الله بن حسين تقول لهما في صغرهما ويمطل بهما العلم: يا أولادي لو واظبتما على آداب دخول الخلاء لبرز على وجوهكم نور العلم، لأن فيه تنمية الحضور مع الحق وعدم الخروج عن واجب العبد مع السيد. فجاءتنا هذه الآداب في قضاء الحاجة، فلندخل موضع الحاجة نقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فالصلة متجددة وقائمة، تعرف مخلوقيتك وعجزك وحاجتك وضعفك وافتقارك واضطرارك، ودار من رتب هذا وتلجأ إليه وتستعيذ به من الشرور. Salah seorang wanita yang solehah, iaitu makcik, makcik kepada Al-Imam Tahir bin Husain bin Abdullah bin Husain, telah mengingatkan anak-anaknya dan anak saudaranya. Maka dia telah mengatakan kepada mereka: Ya auladi, wahai anak-anakku, sekiranya kamu istiqamah melakukan adab masuk tandas sahaja, nescaya akan zahir nurul ilm, cahaya ilmu akan terpancar daripada wajah kamu. Maka itu sekiranya mengamalkan adab tandas sahaja telah akan membawa cahaya yang terpancar di wajah. Maka disebabkan itu disunatkan sebelum kita masuk ke tandas, maka kita membaca doa Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bila kita baca doa ini, mengingatkan kita betapa lemahnya kita sebagai makhluk, betapa berhajatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada segala keburukan. يتحدث إن كان في صحراء فيبعد عن أنظار الناظرين، فإن الحق تبارك وتعالى جعل في الفطرة ثم في الشريعة محبة ستر السوأتين وما بين السر والركبة عن أعين الناظرين، وحرم حتى على الإنسان وحده في خلوته أن يمتد منه نظره لغير حاجة، فما احتاج إليه من استنجاء أو حلق عنج أو ما كان من أمثال ذلك فجهزه. ما عدا ذلك فالستر هو الذي يحبه الله جل جلاله وتعالى في علاه. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, sekiranya seseorang ingin
menunaikan hajatnya, qada hajat di padang pasir iaitu ataupun di lapangan, maka hendaklah dia mencari tempat yang jauh supaya tidak dilihat oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan fitrah semula jadi manusia ini suka untuk menutup auratnya. Bahkan dalam syariat juga diajar kita supaya kita menutup aurat khususnya antara pusat sehingga ke lutut. Maka ini adalah fitrah keinginan manusia untuk sentiasa menutup kemaluannya iaitu antara pusat dengan lututnya. Sehingga kan ketika seseorang itu sedang duduk bersendirian, walaupun sedang duduk bersendirian, tidak digalakkan untuk dia melihat kepada kemaluannya, iaitu auratnya, sekiranya tidak mempunyai keperluan, melainkan sekiranya ada keperluan ketika sedang beristinja contohnya atau apa keperluan, maka tidak ada masalah seorang itu melihat kepada kemaluannya. Tetapi sekiranya tidak mempunyai sebarang keperluan ataupun hajat, maka yang lebih afdal adalah kita menutup aurat kemaluan kita iaitu di antara pusat sehingga ke lutut. Maka itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. فإذا احتاج أن يقضي الحاجة في الصحاري في سفر مثلا وكان يتعرضون لذلك كثيرا فيبعد عن أعين الناظرين بحيث لا يشم منه ريح ولا يسمع له صوت ويستتير بشيء ولا يكشف عورته قبل الانتهاء إلى موضع الجلوس ولا يستقبل الشمس ولا القمر ولا القبلة ولا يستدبر الشمس ولا القمر ولا القبلة. لحقته الآداب والصلات والنظام الإلهي حتى في هذه الحالة، فلا مجال للغفلة ولا مجال للانقطاع عن الرب والاتباع لسيد أهل القرب صلى الله عليه وسلم. Maka sekiranya seseorang itu sedang berada di lapangan ataupun di padang pasir ketika sedang bermusafir contohnya, dan dia berkeinginan untuk menunaikan hajat, maka situasi ini banyak berlaku pada zaman dahulu. Ketika mereka sedang bermusafir, sedang berada di padang pasir, maka tiba-tiba mereka nak menunaikan hajat, maka adabnya ialah mencari tempat yang jauh daripada pandangan manusia supaya tidak dilihat dan supaya tidak dihidu bau yang tidak menyenangkan itu, ataupun supaya tidak didengari sebarang suara. Maka hendaklah dia menutup ketika sedang membuat hajat itu, dia membuat sesuatu supaya dia tidak dapat dilihat oleh orang ramai, dan janganlah dia membuka auratnya sebelum dia sampai ke tempat duduknya ketika buang hajat. Maka ketika sampai ke tempat untuk buang hajatnya, qada hajat, barulah dia membuka auratnya sekadar keperluan. Dan hendaklah dia berusaha supaya tidak menghadap ataupun membelakangkan matahari dan bulan ataupun kiblat. Jangan menghadap ataupun membelakangkan matahari dan bulan ataupun kiblat. Maka ini adab yang diajar kepada kita, sedangkan ketika membuang hajat pun, ketika sedang qada hajat pun ada adab-adab yang diajar kepada kita supaya setiap masa dan keadaan kita tidak terputus hubungan kita daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. نعم. قال والعدول عنها أيضا بالبناء في غير الصحراء، العدول عن القبلة أحب، وأوجبه بعض الأئمة. وقال الجمهور إذا قد أعد المكان في مثل المحلات المعدة في البيوت ما يحرم، ولكن الأحب من البناء والمهندسين وأصحاب البيوت تكلموا مع مهندسي بيوتهم أن مواضع قضاء الحاجة يوجهون كراسيها لغير استقبال القبلة ولا استدبارها، فذلك أطيب وأفضل وأولى وإن كان يجوز.
وإنما تكون الحرمة في غير الموضع المعد وما ليس بينه وبين القبلة حاجز يحجزه ويستره يرتفع مقدار ثلثي ذراع على الأقل بينه وبين القبلة، فإن لم يكن حاجز ويحرم عليه وأثم أن يبول أو يتوطي إلى القبلة أو استقبالا أو استدبارا. وقال صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول وغائط ولكن شرقوا وغربوا، لأن قبلة أهل المدينة إلى جهة الجنوب. قبلة أهل المدينة إلى جهة الجنوب، فيستقبلون الجنوب للصلاة. فإذا إذا شرقوا وغربوا ذهبوا عن وجه القبلة، عن جهة القبلة. Kata Imam Al-Ghazali, sekiranya seseorang itu menunaikan hajatnya di dalam binaan, maka yang mustahab baginya adalah tetap tidak menghadap ataupun membelakangi kiblat. Maka dalam perkara ini, sekiranya seseorang itu membuang air, menunaikan hajatnya di dalam bangunan ataupun tempat yang khas, seperti yang terdapat pada zaman sekarang ini, yang memang terdapat tandas yang dengan dindingnya memang telah tertutup, maka menurut para ulama, ada sebahagian para ulama yang mengatakan bahawasanya sekalipun di dalam bangunan ataupun tandas, dalam binaan tandas itu, masih tetap hukumnya sama, iaitu seseorang itu tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Tetapi menurut jumhur para ulama, hukumnya adalah sunat sahaja. Sekiranya seseorang itu dalam satu binaan, iaitu dalam tandas yang sedia ada seperti zaman kita sekarang ini, maka hukumnya adalah sunat supaya dia tidak menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat ketika membuang air. Maka yang afdalnya adalah kita hari ini sebagai umat Islam, kita membina rumah kita supaya tandas di rumah kita itu tidak menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Maka itu adalah perkara yang terbaik, sekalipun itu adalah sunat, tetapi ia adalah perkara yang terbaik. Tetapi sepakat para ulama bahawasanya sekiranya seorang itu menunaikan hajatnya di lapangan yang tidak ada pemisah antaranya dan kiblat, maka pada waktu itu haram hukumnya seseorang itu membuang air dalam keadaan menghadap ataupun membelakangi kiblat jika tidak ada sebarang halangan di antaranya dan kiblat. Sekurang-kurang halangan yang ditetapkan oleh para ulama adalah 2/3 hasta. Baginda Nabi SAW mengajar para sahabat yang berada di kota Madinah, janganlah kamu menghadap kiblat ataupun janganlah kamu membelakangkan kiblat, iaitu ketika sedang membuang air, tetapi menghadaplah ke timur ataupun barat. Kerana penduduk di kota Madinah, kiblat mereka itu, iaitu Kaabah itu adalah di arah selatan mereka. Maka baginda Nabi SAW ajar kepada penduduk di kota Madinah, janganlah menghadap kiblat, iaitu di selatan mereka, tetapi menghadaplah ke timur ataupun barat. Maka ini adab yang diajar oleh Nabi SAW kepada para sahabat di kota Madinah. ويتقي الجلوس في متحدث الناس المحل الذي يجلسون فيه يتحدثون، وكذلك في ظلهم المحل يتظللون فيه من الشمس أو يتعرضون فيه للشمس في مثل أيام الشتاء. أيوة، اتقوا اللعانين، أي اللذين الأمران أو الأمرين اللذين يسببان لكم اللعنة. وما اللاعنان واللعانين؟ قال البول في متحدث الناس في ظلهم، لأنه سبب أنهم يحصلون الوسخ، يسبون من هذا ما يعنونه، ولعن نفسه، سبب نفسه اللعنة.
فقال اتقوا، وفي الرواية الأخرى تقول ملاعن الثلاث: البول تحت الشجرة وفي ظل الناس أو متحدثهم أو في الطريق. البول في الطريق أو في ظل الناس، على طريق الناس يحصلون في الطريق يقولون فعلوا وتركوا الفعل ويلعنون ويسبون. فأمر بالابتعاد عن هذا. قال maka kata Imam Al-Ghazali, ketika menunaikan hajat, qada hajat, maka hendaklah seseorang itu menghindari tempat perkumpulan manusia, sama ada ianya di bawah bayangan ataupun sekiranya di negara yang musim sejuk, maka ketika musim sejuk ini, maka ada sebahagian tempat yang terdedah kepada matahari, maka orang suka berkumpul di situ untuk memanaskan badan. Walhasil, janganlah menunaikan hajat di tempat perkumpulan orang, kerana itu akan mengganggu dan menyebabkan tidak selesa kepada masyarakat. Yang mana sabda Nabi SAW, ittaqul la'anain, hendaklah kamu jauhkan diri kamu daripada dua perkara yang akan menyebabkan kamu mendapat laknat, iaitu membuang air di tempat perteduhan manusia ataupun di tempat perkumpulan manusia. Kerana apa? Kerana sekiranya seseorang membuang air najisnya di tempat perkumpulan manusia, maka akan mengundang laknat ataupun kemarahan orang. Dalam riwayat yang lain, sabda Nabi SAW, jauhkanlah 3 perkara yang menyebabkan kamu akan mendapat laknat, iaitu membuang air di bawah pokok ataupun di bawah teduhan, tempat teduhan orang ramai, ataupun di jalanan. والبول في الماء الراكد كذلك مكروه، فإن كان قليلا حرم لأنه ينجسه. وتحت الشجرة المثمرة ولو كان في غير وقت الثمرة. والبول في الجحر كذلك، لأنه قد يكون في حيوان صغير فتؤذيه أو كبير فيؤذيك. والموضع الصلب، ما يبول في موضع صلب حتى لا يرد عليه رشاش، وهكذا. Seterusnya Imam Ghazali mengatakan, janganlah seseorang itu membuang air kecil ataupun membuang air di dalam air yang tidak mengalir. Sekiranya air itu banyak, maka hukumnya makruh membuang air, membuang najis, menunaikan hajat di dalam air yang tidak mengalir. Sekiranya air itu sedikit, maka hukumnya haram seseorang itu membuang air, membuang najisnya di dalam air yang tidak mengalir itu, kerana air yang sedikit itu akan menjadi najis, akan menjadi mutanajis. Dan seterusnya, janganlah seseorang itu membuang air di bawah pokok buah-buahan, sekalipun pokok itu belum berbuah ataupun bukan pada musim buah-buahan. Dan janganlah seorang itu membuang air di dalam lubang, kerana kemungkinan terdapat haiwan ataupun binatang di dalam lubang itu. Sekiranya haiwan itu binatang yang kecil, maka binatang itu akan menyakiti orang itu. Namun sekiranya binatang itu kecil, maka kamu telah menyakiti binatang itu. Dan sekiranya binatang itu besar, maka binatang itu akan menyakiti kamu pula. Dan hendaklah seorang itu mengelak daripada membuang air di tempat yang keras, supaya percikan daripada najis itu tidak kembali kepadanya, supaya dia tidak terkena percikan daripada najis itu. كان بعض الحريصين على طلب العلم في بلدة الهجرين يسرح إلى قيدون مسافة، يروح يحضر الدرس يرجع، كان أعمى. رأيت الناس في طلبهم للعلم، وإذا يكون العلم بين جنبه وقريب منه أدنى شيء يكسلوا عنه يخذوا المال. هذا يسرح كل يوم، يمشي من الهجرين إلى قيدون يحضر الدرس ويرجع.
وأعمى فتقوده بنته، ابنة صغيرة طفلة، وكان ما عنده حافظة لطلب العلم، فيلزم نفسه من كل يوم في درس واحدة مسألة يركز عليها ويحفظها ما يسيبها، فيستفيد في اليوم مسألة، يحصل له في كل سنة 360 مسألة، لكن يقبض عليها، صار بذلك عالم. وخرج في يوم من الأيام ومعه ابنته فطرأ عليه البول، قال: يا ابنتي انتظري لي مكان استتر فيه وأبول. قالت: مرحبا، فجنبته في مكان في الطريق، قالت: هنا تجلس غير مسؤول. كان صبر. قال: ليش اصبر؟ قالت: الأرض صلبة تحتك، بجيب حجر أدقها. ليش؟ كانت سمعتهم في الدرس يقولون يكره البول في الأرض الصلبة حتى لا يعود الرشاش والنيسان. قال: أنت سمعتي من الشيخ؟ قال: نعم. قال: دقت الأرض وذهبت وباله وزحيته. قال: هيا رجعينا البلد. قالت: بنروح المدرسة. قال: كل يوم أنا أقبض واحدة مسألة، اليوم حصلتها منك في الطريق، هذه المسألة بحفظها مع بس برجعي. ورجعت ففتى قال: خلاص هذه معي المسألة اليوم حصلتها منك. هي تستفيد لما تحضر مع بها، تسمعهم لما يقررون المسائل. وهكذا كان. Ada satu kisah pada zaman dahulu, kisah seorang lelaki di Hadramaut. Lelaki ini setiap hari berjalan kaki daripada Hajrain, kampungnya di Hajrain, sehingga ke Qailun. Satu jarak yang tidak pendek tetapi agak jauh, tetapi ditempuh oleh lelaki ini setiap hari daripada Hajrain. Beliau berjalan kaki menuju ke Qailun untuk menuntut ilmu. Pada hari ini kita lihat ramai orang yang tidak bersemangat untuk menuntut ilmu, sekalipun tempat untuk mendapat ilmu itu dekat daripada rumahnya. Tetapi kita lihat hari ini bagaimana kebanyakan orang tidak mempunyai semangat untuk menuntut ilmu. Maka kita balik kepada cerita ni, lelaki ini setiap hari berjalan kaki daripada Hajrain pergi ke Qailun dengan berjalan kaki untuk menuntut ilmu. Dan setiap hari dia pergi bersama dengan anak perempuannya yang masih kecil. Dan lelaki ini disebabkan kemiskinannya, maka dia tidak mempunyai sebarang buku catatan untuk dicatat setiap pelajaran yang dipelajarinya. Tetapi apa yang dilakukan oleh lelaki ini adalah setiap kali dia menghadiri kelas pengajian, maka dia akan menghafal satu perkara, akan menghafal sekurang satu perkara yang disampaikan oleh gurunya. Maka setiap hari dia fokus untuk menghafal satu perkara sahaja. Maka satu hari dia hafal satu perkara. Kalau dalam setahun, dia telah berjaya untuk menghafal 360 perkara ataupun masalah ilmiah. Maka pada satu hari, lelaki ini seperti biasa keluar daripada kampungnya di Hajrain, keluar bersama anak perempuannya yang masih kecil untuk menuju ke tempat belajarnya di Qailun. Maka di pertengahan jalan, tiba-tiba lelaki ini berasa untuk buang air kecil. Maka dia berkata kepada anaknya, kamu pergi ke tepi sikit. Maka anak ni kata, kenapa? Ayahnya kata, sebab ayah nak buang air sekejap, ayah nak buang air kecil, maka kamu pergi sana sikit, pergi jauh sikit. Kemudian anak kecil ini tiba-tiba berkata, ayah tunggu sekejap. Maka ayah kata, kenapa? Anak kecil ini mengatakan, tempat yang ayah nak buang air ini maka keras. Maka anak ni dia ambil sesuatu, maka dia hancurkan tanah ini supaya tanah itu menjadi lembut. Kemudian dia berkata kepada ayahnya, okey, sekarang tanah ni dah lembut, maka ayah boleh buang air. Maka si ayah kata, kenapa kamu buat begini? Anaknya mengata, sebab saya dengar Syekh yang mengajar sebelum ini, Syekh mengatakan bahawasanya makruh untuk membuang air di tempat yang keras, kerana khawatir percikan najis itu akan terkena kepada seorang itu. Maka disunatkan untuk melembutkan tanahnya dulu, supaya tanah itu tidak keras tapi lembut, supaya najis itu tidak mercik kepadanya.
Maka si ayah ni setelah dia menunaikan hajatnya, setelah dia buang air, maka dia berkata kepada anaknya, sekarang jom kita balik. Jom kita balik rumah. Maka si anak kata, ayah, bukankah kita dalam perjalanan untuk pergi ke madrasah? Bukankah kita dalam perjalanan untuk pergi belajar? Maka ayahnya kata, ayah setiap hari ayah akan usaha untuk hafal satu perkara yang baru. Setiap hari ayah akan usaha untuk hafal satu pelajaran baru. Maka hari ini, alhamdulillah, ayah dah dapat satu pelajaran baru daripada kamu. Maka cukup untuk hari ini. Maka jom kita balik. Maka dia pun baliklah ke rumahnya. يعظمون الدين ويتصلون بالدين يحبون الدين فنشروا الآن بيننا محبة الاتصال بالإنترنت والجوالات والألعاب ويواظبون عليه كل يوم ما عادش يتعلق بالعلم ولا بالذكر ولا بالصلاة ولا بالجم حولوا من فوق لتحت فوق أحسن وفوق أحسن لهم لو كانوا يعلمون فيا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال آمين. والموضع الصلب ومهاب الريح حيث تهب الريح حتى لا يعود الرشاش إليه ويتكى على الرجل اليسرى يقدمها في الدخول واليمنى في الخروج من الأبنية. Maka kita lihat macam mana orang dulu-dulu semangatnya mereka, cinta mereka kepada ilmu, cintanya mereka kepada agama ini. Maka malangnya hari ini keadaan telah terbalik. Hari ini masyarakat disibukkan dengan gadget. Masyarakat hari ini disibukkan dengan internet, dengan permainan-permainan. Maka keadaan masyarakat telah berubah pada hari ini. Maka tidak lagi mereka mencintai ilmu, maka berubah. Maka kita teruskan bacaan ni. Dan makruh membuang air kecil di tempat yang keras supaya percikan daripada najis itu tidak merecik kepadanya. Dan juga makruh hukumnya membuang air di tempat yang angin kuat, angin kencang. Kerana dikhawatiri angin itu akan tiup dan akhirnya menyebabkan percikan najis itu terkena kepada seorang itu. Dan disunatkan ketika membuang air untuk menekankan di atas kaki kirinya, dan ketika masuk ke tandas maka memasuk dengan tandas dengan kaki kiri, dan ketika keluar daripada tandas mendahulukan kaki kanan. لا يبول قائما من كان فيه رخصة من جهة الجواز. قال عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يا عمر لا تبل قائما قال فما بلت قائما بعد. رواه الترمذي وابن ماجه. والذين غابوا عن هذه السنة تبعوا عادة كثير من الكفار لأنهم يلبسون السراويل هذا طويلة ويصلحون أماكن للبول قيام ولا لأنه ما يقدر يجلس يجون يبولون قيام، وهذولا مشابهينهم متابعينهم من المسلمين كما هم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل قائما قال فما بلت قائما بعد. رواه الترمذي وابن ماجه. لكن فين نضيع سنن ونتبع سنن من؟ قال وفي رخصة خصوصا للمضطر والمحتاج. روى حذيفة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية جاء لوجع كان في صلبه، لوجع كان صلى الله عليه وسلم. ولا يقول في المغتسل محل يغتسل فيه. Seterusnya, janganlah seseorang itu membuang air kecil dalam keadaan berdiri. Iaitu untuk lelaki, maka janganlah membuang air kecil dalam keadaan berdiri. Sekalipun membuang air kecil dalam keadaan berdiri ataupun kencing berdiri ini
hukumnya tidak haram, tetapi hendaklah dihindarkan perkara ini. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, baginda Nabi SAW berkata kepadaku, wahai Umar, jangan kamu kencing dalam keadaan berdiri. Maka sejak hari itu, kata Umar, aku tidak lagi kencing dalam keadaan berdiri. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Hari ini malangnya ramai orang Islam yang mengikut budaya bukan Islam kencing dalam keadaan berdiri. Disebabkan mereka memakai seluar panjang, bahkan ditambah pula disediakan tandas yang menggalakkan kencing dalam keadaan berdiri, maka malangnya ramai umat Islam yang mengamalkan budaya ini kencing dalam keadaan berdiri. Maka mereka telah tasyabuh, telah mengikut jejak langkah orang-orang yang bukan Islam. Maka mengapa kita mengabaikan sunnah Nabi SAW? Kita ikut sunnah siapa? Sekiranya kita kencing dalam keadaan berdiri, kita ikut sunnah siapa sebenarnya? Dan kencing berdiri ini dibenarkan sekiranya dalam keadaan terpaksa ataupun sakit, kerana memang ada riwayat yang baginda Nabi SAW pernah kencing dalam keadaan berdiri, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka dibenarkan sekiranya terdapat hajat keperluan yang mendesak seperti sakit dan sebagainya. ففي الحديث عامة الوسواس منه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من البول في المغتسل محل الغسل. المغتسل محل الغسل لا يبول فيه، ولا يستصحب عند قضاء الحاجة بدخول للخلاء شيئا عليه اسم الله عز وجل أو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو أحد من الأنبياء والمرسلين، ما يستصحب شيء. ولا يدخل حاسر الرأس يعني مكشوف الرأس، يكون مستور الرأس، ولا حافي القدمين بل منتعل، يدخل بالنعال. التعجب إذا وجدت إلى بعض أهل العلم، بعض المنتمين للخير، بيوتهم حمامات بيوتهم لا عندها نعال غسل الحمام ولا فيها مناديل من أجل الجمع بين الحجر والاستنجاء، فالاستنجاء بين الحجر والماء. انت طالب علم بخير حقك الحمام كذا، وين النعال حق الحمام؟ وين المناديل غسل الحمام اللي تستعمل قبل الماء؟ وكان السنن غايبة عنده. ولا بس يعجبك تصلح زحلقة في الحمام، تجيب اسمه نوع من حقهم البلاط حتى السنن. هذا زينتك وهذا فخرك. فتعجب بيت واحد طالب علم، بيت واحد منتمي للخير يحب الخير، لا مناديل في حمامه ولا نعال عند الدخول. بغض من يعمل بالسنن دي، انت من عفاك منها؟ انت ما في عنها وما لك حاجة بالثواب. Seterusnya, janganlah seseorang itu kencing, membuang air kecil di tempat mandinya. Dalam hadis Nabi SAW bahawasanya kebanyakan was-was itu berpunca apabila seorang itu membuang air kecil di tempat mandinya. Seterusnya, janganlah seseorang itu ketika masuk ke dalam tandas membawa sesuatu yang tertulis nama Allah Subhanahu Wa Taala ataupun nama Rasulullah SAW ataupun nama para anbiya ataupun para rasul. Seterusnya, adab masuk ke tandas, maka janganlah seseorang itu masuk ke tandas dalam keadaan kepalanya tidak tertutup, tetapi hendaklah dia menutup kepalanya ketika masuk ke tandas. Dan janganlah masuk ke tandas tanpa alas kaki. Maka hendaklah seorang itu sebagai adabnya masuk ke tandas memakai selipar ataupun alas kaki. Hari ini sungguh hairan bila kita lihat rumah orang-orang yang mempunyai ilmu, rumah orang-orang yang berpelajaran, tetapi di dalam tandas di dalam rumahnya itu tidak menyediakan, tidak terdapat kasut, tidak terdapat selipar, tidak ada alas kaki dan tidak ada tisu. Maka ini perkara yang sungguh ajaib.
bagaimana seorang penuntut ilmu, bagaimana seorang yang alim yang mempunyai ilmu pengetahuan, tetapi tandas di rumahnya itu tidak mempunyai alas kaki. Di manakah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah hari ini kita sibuk menghiaskan tandas kita dengan kita memasang marmar di dinding tandas kita sahaja supaya tandas kita cantik sahaja? Adakah sibuk kita menghias tandas kita supaya cantik sahaja, tetapi kita meninggalkan sunnah Nabi SAW ini? Maka sekiranya kita tidak menghidupkan sunnah Nabi SAW ini, maka siapa lagi yang kita harapkan untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW ini? انظر إلى فطانة أهل الخير، يقول قائلهم وجعلت لي ختمات خاصة بالقلب وقت الخلاء، وقت ما أدخل الخلاء ما أضيع الوقت على نفسي، اقرأ بقلبي، ممنوع اقرأ باللسان لأنه محل مستقذر، فأقرأ بقلبي. قال قد ختمت 40 ختمة الآن في 41، هذا بقلبي اللي يقرأها وقت دخول الخلاء. لا لا لا، ما ضيعوا على نفسهم الأوقات. Kita lihat bagaimana bijaknya salafus soleh kita terdahulu, bagaimana mereka ini tidak membuang masa mereka sekalipun mereka di dalam tandas. Ada seorang daripada salafus soleh mengatakan bahawasanya, setiap kali aku masuk ke dalam tandas, maka aku akan membaca Al-Quran di dalam hatiku. Kerana membaca Al-Quran di dalam tandas, baca dengan mulut, maka itu adalah tidak dibenarkan kerana membaca Al-Quran di dalam tandas, tetapi tidak ada larangan untuk membaca Al-Quran di dalam hati. Maka kata orang ini, salafus soleh ini, setiap kali aku masuk tandas, aku membaca Al-Quran di dalam hatiku dan aku telah khatam 40 kali khatam. Sepanjang aku baca Quran dalam tandas ini, maka aku telah berjaya mengkhatamkan 40 kali khatam, dan sekarang ini bacaan yang ke-41. Kita lihat bagaimana mereka ini tidak membuang sedikit pun masa mereka. لا إله إلا الله ولا يستصحب شيئا عليه اسم الله عز وجل ورسوله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن سها ضم عليه باليد وستره قال، ولا يدخل حاسر الرأس، يقول عند الدخول بسم الله أعوذ بالله من الخبث الشيطان الرجيم، رواه ابن أبي شيبة في المصنف. والرواية المشهورة بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، أي من ذكور الشياطين وإناثهم. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعامة الأشياء يبدأ فيها بالتعوذ قبل البسملة، إلا عند دخول الخلاء أول بسملة، بعدين تعوذ بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يسميه ويتعوذ. وهكذا شرف المؤمن أن أفعاله وحركاته باسم الإله. Maka janganlah ketika masuk ke tandas membawa sesuatu yang terdapat nama Allah. Sekiranya kita dah berada dalam tandas dan kita sedar kita terbawa sesuatu yang ada nama Allah, maka ketika dalam tandas maka kita genggam dengan tangan kita biar ada dalam genggaman. Dan bacalah doa ketika masuk tandas. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa ini riwayat Ibnu Abi Shaybah. Dan dalam riwayat yang masyhur, doa ini Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah, aku berlindung denganmu ya Allah daripada al-khubuthi, iaitu syaitan jantan, wal khaba'ith, iaitu syaitan syaitan betina. Dalam kebanyakan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW ini, kebiasaannya at-ta'awudz akan berada sebelum basmalah. Kebiasaannya kita ta'awudz terlebih dahulu, a'udzubillah, kemudian baru dibaca bismillah. Melainkan doa masuk ke dalam tandas ini, maka bagi dia mengajar kita membaca bismillah dahulu, kemudian baru baca at-ta'awudz. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith.
Ini adalah kemuliaan orang yang beriman. Setiap kali pergerakannya diiringi dengan nama Allah Subhanahu wa taala, nama Tuhan yang Maha Pencipta, ini adalah kemuliaan bagi orang yang beriman. قالوا عند الخروج الحمد لله لا ذهب عني ما يؤذيني وبقى علي ما ينفعني وفي رواية الحمد لله ذهب عني الأذى وعافاني قال ويكون خارجا عن بيت الماء يعني يقرأ الدعاء بعد ما يخرج ما هو وسط الداخل عند الخروج يعني بعد ما يخرج وعند الدخول قبل ما يدخل يقرأ الدعاء بسم الله قبل ما يدخل والدعاء عند الخروج بعد ما يخرج ما هو وسط الخلاء. Dan seterusnya bacalah doa ketika keluar daripada tandas. Alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada aku segala perkara yang akan menyakitiku dan mengekalkan di dalamku perkara yang bermanfaat buat diriku. Dalam riwayat yang lain, doa keluar ke tandas, Alhamdulillahilladzi azhaba anil adha wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripadaku kotoranku dan memberi kesihatan afiat kepadaku. Sebelum masuk ke tandas, maka dibaca doa. Doa sebelum masuk ke tandas ini dibaca sebelum kita melangkah masuk ke dalam tandas, dan doa keluar tandas pula dibaca setelah kita melangkah keluar daripada tandas. Maka tidak ada doa yang dibaca di dalam tandas. Semua doa, baik doa sebelum ataupun setelah keluar daripada tandas, semuanya dibaca di luar tandas. قال وأن يعد النبل. النبل الحجر اللي كانوا يستنجون به مثله، لأن الماء كذلك تتأكد منه، بعد يكون الماء مقطوع وين يقدر حاجة يتلبخ ما يضرب هاتوا ما ولا نجم ولا كيف يعمل قبل ما تقضي حاجتك افتح الماء خلوه تعرف الماء موجود. يعد النبل وكذلك المنديل، مناديل وسط الحمام من أجل يستنجب قبل الماء. أيوة. قال ولا يستنجي بالماء في موضع الحاجة، إذا قضى حاجته في مكان يستنجي في مكان آخر. وكنا نعهدهم في أبنياء الديار عندنا سابقا أن يعملوا محل قضاء الحج ويعملون حجرتين أخريين لأجل الاستنجاء من أجل السنة هكذا. لكن قال بعض الصحابة إذا كان محل قضاء الحج كما حصلوا في الشام لما راحوا يجري عليه الماء قبل الاستنجاء فلا بأس، وإلا فالأولى أن يستنجي في غير محل قضاء الحاجة. قال seterusnya disunatkan seseorang itu menyediakan peralatan istinjaknya sebelum dia memulakan untuk membuang air. Maka kalau zaman dahulu an-nabla iaitu hajar istinjak, batu yang digunakan oleh untuk beristinjak. Untuk zaman sekarang ini kita banyak menggunakan air. Maka sebelum kita membuang air, maka pastikan dulu ada air ataupun tidak. Kita periksa dulu paip itu supaya kita pastikan air ada. Sebab kadang-kadang air terputus bekalan. Maka kalaulah dah buang air, tiba-tiba baru kita tengok air tak ada, maka kelam kabut lah. Kelam kabut. Kenapa? Dah buang air tetapi tidak ada air digunakan untuk beristinjak. Maka kita periksa dahulu air ada ataupun tidak. Seterusnya disunatkan seseorang itu supaya tidak beristinjak di tempat dia menunaikan hajatnya. Pada zaman dahulu, maka tandas pada zaman dahulu dia tidak seperti sekarang yang najis itu boleh mengalir. Tetapi tandas zaman dahulu, maka najis berada di situ. Maka disunatkan seseorang itu setelah membuang najis, menunaikan hajatnya, qada hajat, maka beralih ke tepi, sebelah tepi untuk
beristinja, supaya tidak ada terkena percikan air daripada najis itu merecik kepadanya. Dan dulu-dulu di Hadramaut, memang ditandas rumah-rumah di Hadramaut dahulu, tandas yang sistem lama lah, memang dia ada tempat yang berasingan. Satu tempat untuk membuang hajatnya, untuk menunaikan hajat, dan satu tempat lagi untuk beristinja. Maka setelah dia buang hajatnya, dia akan beralih ke tepi pula untuk beristinja. Dan para sahabat mengatakan, kalaulah tandas-tandas seperti yang berada di Syam, tandas yang sistemnya itu sistemnya najis itu mengalir, maka tidak ada yang merecik, maka tidak ada masalah, seperti tandas yang ada pada zaman kita sekarang hari ini, maka najis itu terus mengalir, maka tidak ada masalah untuk kita beristinja di tempat yang sama. Wa yastabri'u min al-baul فإن عامة عذاب القبر من عدم الاستبراء من البول. عامة عذاب القبر من عدم الاستبراء من البول. ولما حضر صلى الله عليه وسلم قبور بعض أصحابه الكبار من عظام الصحابة الكبار، تغير وجهه وسبح بتسبيح من معه، ثم سري عنه وكبر. فكبروا فسألوه قال هذا العبد الصالح ضيق عليه في قبره، عندما فرج عنه كبرته. فجاء بعض أقاربه عند النبي يسأله ليش ضيق عليه في القبر؟ قال من أجل الاستباحة، أنه في بعض المرات ما انتبه من الاستبراء من البول، فضيق عليه وقت ضغطة القبر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يشاهده، ولكنه وهو حاضر لابد من الشفاعة، ولابد وهو مرفوع القدر صاحبه، ولكن أخذ بهذا بالضغطة. وفي الحديث أن ضغطة القبر تكون كفارة لبعض المؤمنين لذنوبهم حتى يأتي في القيامة ما عاد عليه شيء، فيستدعى الضغطة في القبر يكون كفارة. وبعضهم في النزع عند الموت اشتد عليه خروج النزع كفارة له، أو لدرجة يريد الله أن يوصل إليها وما وصلها بشيء من أعماله، فيأمر الملائكة بزعزعته عند النزع حتى يحصل الدرجة. Kemudian hendaklah kita al-istibra'. Istibra' ini adalah kita menjaga kebersihan ketika membuang air kecil, supaya tidak ada percikan najis kepada yang terkena kepada kita. Dalam hadis baginda Nabi SAW menjelaskan bahawasanya kebanyakan azab kubur itu disebabkan tidak menjaga kebersihan ketika membuang air kecil. Terdapat satu kisah Nabi SAW melintasi kubur seorang sahabat baginda. Baginda Nabi SAW sedang berjalan dan bersama sekumpulan orang sahabat, dan mereka melintasi kubur seorang sahabat, dan sahabat ini yang di dalam kubur ini bukanlah sahabat yang biasa, tetapi sahabat yang tidak kurang hebatnya. Tiba-tiba ketika baginda Nabi SAW berada di kubur sahabat ini, tiba-tiba wajah baginda berubah dan baginda mula bertasbih. Dan para sahabat yang berada bersama baginda Nabi SAW, apabila mereka mendengar baginda bertasbih, maka mereka juga turut bertasbih. Tidak beberapa lama kemudian, baginda tersenyum dan baginda bertakbir. Dan para sahabat yang berada bersama baginda juga turut bertakbir. Kemudian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang telah terjadi?" Maka baginda Nabi SAW menjelaskan bahawasanya sahabat kamu ini di dalam kubur ini sedang dihimpit di dalam kuburnya. Maka aku bacakan tasbih semua ni, maka supaya dia selamat terlepas daripada himpitan kubur itu. Jadi berita ni sampai kepada pengetahuan keluarga sahabat yang di dalam kubur ini. Maka keluarganya datang berjumpa dengan Nabi SAW. Maka mereka berkata, "Ya Rasulullah,
kami mendengar sekian, maka apakah sebabnya si fulan ini, keluarga kami di dalam kubur ini dihimpit di dalam kuburnya, maka apakah sebabnya? Maka baginda Nabi SAW bahawasanya lelaki yang di dalam kubur ini dihimpit di dalam kuburnya kerana tidak menjaga kebersihan ketika sedang membuang air kecil, iaitu istibra'. Dalam hadis Nabi SAW menjelaskan bahawasanya orang yang beriman juga ada sebahagian orang yang beriman yang dihimpit di dalam kuburnya. Maka hikmah orang yang beriman ini dihimpit di dalam kuburnya adalah supaya diampunkan semua dosa-dosanya, supaya orang beriman ini apabila sampai ke akhirat kelak, maka telah bersih daripada dosa-dosanya, maka dia dihimpit di dalam kuburnya. Ataupun kerana Allah Subhanahu Wa Taala ingin meninggikan martabatnya. Bila Allah hendak menaikkan martabat seseorang itu, martabat yang dia tidak berjaya mencapainya dengan amalannya, maka Allah akan berinya himpitan kubur, ataupun dalam keadaan yang lain Allah memberi sedikit kesusahan ketika nazak ataupun ketika sakaratul maut, maka kesusahan yang Allah berikan ini tujuannya untuk mengampunkan dosa-dosanya ataupun untuk meninggikan darjat orang yang beriman itu. ويلا باللطف والعافية اللهم آجرنا من غير ضرر اللهم أجرنا من غير ضرر وأغننا من غير بطر آمين. اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأغننا من غير امتلاء آمين. هذا من دعوات الإمام أبي بكر العدي بن عبد الله العيدروس اللهم أجرنا من غير الضرر وأغننا من غير بطر اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأغننا من غير امتلاء. قال ولا يوسوس فيتسلط عليه شيطان فلا يتساهل ويؤدي حق الاستبراء ولا يبالغ ويوسوس ويظل هو شيطان ويقول لا ما صحيح لا خرج لك شيء ما العادي يخلي له استقرار ولا صفاء ما استنجيت هذا خرج منك شيء لا يفتح باب الوسوسة ولا يتساهل يقصر يؤدي فغايته إذا أبطأ منه الاستبراء فغايته يحتاج إلى التنحنح والنتر وإلى أن يمشي خطوات قبل أن يستنجي فينتهي. وللماء البارد أثر أيضا في تبريد المجرى حتى لا يخرج شيء من البول. قال يستبرئ ولا يوسوس يتسلط عليه الشيطان. Maka ada satu doa yang diajarkan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Adani bin Abdullah Al-Adrus. Allahumma ajurna min ghairi darar wa aghnina min ghairi batar. Allahumma ajurna min ghairi batila wa aghnina min ghairi imtila. Maka ini doa yang diajarkan oleh beliau, yang bermaksudnya, ya Allah, berilah kami ganjaran pahala, ya Allah, tanpa mudarat, tanpa musibah, tanpa ujian. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa ini. Allahumma ajurna min ghairi darar wa aghnina min ghairi batar. Allahumma ajurna min ghairi ibtila wa aghnina min ghairi imtila. Seterusnya, ketika seorang sedang membuang air, maka janganlah dia terlalu berlebihan sehingga menimbulkan was-was, ataupun jangan pula terlalu mengambil mudah. Maka perlu diberi perhatian tentang kebersihan ini, tetapi janganlah terlalu berlebihan sangat sehingga dikhawatiri menimbulkan sifat was-was, dan jangan pula kita mengambil terlalu mudah. Maka hendaklah kita melakukan istibra', iaitu kita menjaga kebersihan kita, memastikan bahawasanya tidak ada najis yang kena kepada pakaian kita. Maka sama ada dengan kita berdehem, at-tanahnuh, kita berdehem, ataupun ada juga yang diajar oleh para ulama, seseorang yang perlu berjalan beberapa langkah sebelum dia beristinja. Ada orang yang dia setelah dia menunaikan hajat, maka dia perlu berjalan beberapa langkah dahulu sebelum dia istinja, supaya dia mengeluarkan lebihan-lebihan najis yang ada pada badannya.
Ataupun ada juga ulama yang mengatakan bahawasanya menggunakan air sejuk, istinja dengan air sejuk pun dapat membantu untuk menghentikan najis itu daripada terus keluar. الفارسي رضي الله تعالى عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة فأمرنا أن لا نستنجي بعظمين ولا روثين ونهانا أن نستقبل قبلته بغاية أو بول رواه مسلم فصلى الله على خير معلم Amin. صلى الله عليه وسلم تركنا على نور وهداية في شؤوننا كلها وأحوالنا كلها فهذه آداب المسلم عند دخول الخلاء وله آداب مع الاستنجاء قال استنجي بثلاثة أحجار فإن أنقى وإلا استعمل رابعا الإنقى واجب والإستار مستحب يعني إذا حصل الإنقى بالرابع فيستحب أن يزيد خامسة فإن حصل الإنقى لا يزيد شيء إن حصل وإن لم يحصل فيزيد سادسة فإن حصل الإنقى فيزيد سابعة من أجل الوتر فإن حصل الإنقى بسبعة لا يزيد شيء الإنقى واجب والإيتار مستحب والمراد التطهر والتنقي عن القاذورات ثم أن في ذلك الصحة صحة ظاهرة وباطنة والله أنهى Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kami segala-galanya sehingga dalam urusan buang air pun telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beristinja, janganlah seorang itu menggunakan tulang untuk menjadikan alatan untuk istinjaknya ataupun menggunakan najis, sesuatu yang najis untuk istinja. Dan janganlah menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat ketika membuang air kecil ataupun besar. Dan disunatkan beristinja dengan menggunakan 3 batu. Maka ada dua perkara yang di sini perlu ditekankan. Pertama sekali, memastikan kebersihan al-inqa. Maka memastikan kebersihan ini hukumnya adalah wajib. Yang kedua adalah mengambil ataupun membuat bilangan yang ganjil ketika beristinja. Ini dalam ketika beristinja menggunakan batu ataupun tisu. Maka kebersihan itu adalah wajib. Dan witir ataupun ganjil, bilangan yang ganjil itu hukumnya adalah sunat. Contohnya, sekiranya seorang itu telah menggunakan 4 tisu, contohnya 4 batu ataupun tisu, dan telah bersih, maka disunatkan untuk dia tambah 1 lagi supaya jadi 5, supaya jadi lengkap, supaya jadi bilangan yang ganjil. Tapi sekiranya dia menggunakan 5 tisu, dia telah menggunakan 5 tisu dan telah bersih, maka tidak disunatkan untuk ditambah. Tetapi kalaulah dia menggunakan 6 tisu, contohnya 6 tisu dan akhirnya telah bersih, maka disunatkan kepada dia untuk tambah 1 lagi supaya menjadi 7, supaya bilangan yang ganjil. Maka kebersihan hukumnya adalah wajib dan membuat bilangan yang ganjil hukumnya adalah sunat. أنا نستقبل قبلته بغاية أو بول يعني لا يكون صدره إلى القبلة ولا ظهره إلى القبلة. يقول والإيتار مستحب صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر رواه البخاري ومسلم. Maka janganlah menghadap kiblat ketika membuang air. Ini kita telah bahaskan tadi, ataupun membelakangi kiblat. وتجب الثلاث إن اقتصر على الحجر فإن لم يقتصر على الحجر فيكفي واحدة من أجل الجمع بين فضيلة الحجر والماء. ومثل الحجر هذه المناديل المستعملة اسمه، فإن المراد بالحجر في الاستنجاء كل جامد طاهر قالع للنجاسة غير محترم. محترم كمثل مطعوم
أو شيء فيه كلام من العربية ومن العلم أو اسم الله واسم رسوله، فإن قصد الاستهزاء كفر، وإلا كان عاصيا. ولا يصح الاستنجاء بمحترم ولا بما لا يزيل النجاسة ولا بالمائع غير الماء ولا بالنجس. Maka dalam konteks beristinja menggunakan batu pada zaman sekarang ini, boleh digunakan tisu ataupun segala perkara, segala benda yang kesat yang boleh menghilangkan najis, asalkan perkara itu bukanlah perkara yang dihormati seperti makanan ataupun kertas yang terdapat tulisan ilmu padanya ataupun nama Allah ataupun Rasulnya, maka tidak boleh menggunakan kertas yang ada tulisan ilmu ataupun nama Allah ataupun nama Rasul. Bahkan seandainya seseorang itu tetap menggunakan kertas yang ada nama Allah dan Rasul ini untuk beristinja, maka sekiranya dilakukan itu dengan niat untuk menghina, maka akan jatuh kufur. Wal'iyazubillah. Sekiranya dilakukan tanpa niat untuk menghina, maka dia tetap berdosa dengan perbuatannya itu. فإذا أراد الجمع بين فضيلة الحجر والماء فأي شيء جامد طاهر غير النجاسة غير محترم استنجب ولو مرة واحدة حصل فضيلة الجمع. فإن أراد الاقتصار على الحجر فلا بد من 3، وإن حصل الإنقاء بواحدة لا بد من 3، وإن لم يحصل الإنقاء ب3 وجبت الزيادة. قال: وما لا يصل إليه الماء فباطن لا يلزمه غسله، ولا يثبت حكم النجاسة ما لم تبرز النجاسة إلى الظاهر، والظاهر الذي يصل إليه الماء. والجمع بين الماء، ويقال أن بعض العلماء رؤي بعد موته وقالوا سئل عن حاله قال: غفر الله لي بأني نبهت على مسألة. إيش نبهت أن استرخاء المستنجي عند الاستنجاء حتى يخرج ما في المعاطف من أذى، فلما نبهت على هذه المسألة غفر الله لي. فالمطلوب والنقاء من دون مبالغة ووسوسة ومن دون تقصير في التطهير. قال maka disunatkan untuk menggabungkan ketika beristinja ini menggunakan air dan batu ataupun tisu. Maka disunatkan untuk kita menggunakan kedua-duanya, air dan tisu ini, dan akan dapat pahala sunnah ini walaupun kita menggunakan batu ataupun tisu ini sekali sahaja, tetap akan mendapatkan pahala sunnah ini. Seterusnya, kata Imam Ghazali, bahagian kemaluan yang tidak sampai air kepadanya, maka itu adalah dianggap bahagian batin, bahagian dalam yang tidak wajib untuk dibasuh. Sekiranya terdapat najis yang tidak keluar di bahagian dalam, maka itu tidak mengapa dan tidak wajib untuk dibasuh. Ada diceritakan seorang ulama telah meninggal dunia, dan ada orang melihat ulama ini di dalam tidurnya, dalam mimpinya. Maka bertanya kepada ulama yang meninggal ini, macam mana keadaan kamu sekarang? Maka ulama ini mengatakan, Allah telah mengampunkan dosaku disebabkan saya telah mengambil berat tentang satu perkara yang mungkin kecil, tapi Allah terima dan Allah ampunkan semua dosa-dosa saya. Apakah perkara yang diambil berat itu? Adalah dia istirkha, iaitu ketika dia membuang air kecil ini, maka dia memastikan bahawasanya semua air kencing ataupun najisnya keluar daripada kemaluannya, supaya menjaga kebersihannya, supaya tidak ada setitik pun najis ataupun air kencing yang kena kepada pakaiannya. Maka disebabkan dia menjaga kebersihan ketika istinja ini sahaja, katanya, maka Allah telah mengampunkan semua dosa-dosaku. ويقول عند الفراغ: اللهم طهر قلبي من النفاق وحسن فرجي من الفواحش. قال: والجمع بين الماء والحجر مستحب. روي لما نزل قوله تعالى: في رجال يحبون يتطهروا
الله يحب المطهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل قباء: ما هذه الطهارة التي أثنى الله بها عليكم؟ قالوا: إنا نجمع بين الماء والحجر. رواه البزار في مسنده. تعلموا ذاك، وكان أكثر الناس في ذاك العهد الرجال خاصة يقتصرون على الحجر، ونادر من يستنجي منهم بالماء. فتعلم أهل قباء من يهود كانوا عندهم الاستنجاء بالماء، فأثنى الله عليهم فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هذا واحد. والطهارة الحسية والطهارة المعنوية كلها عندهم رضي الله تعالى عنهم. Dan setelah selesai menunaikan hajat dan beristinja, maka disunatkan baca doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, bersihkanlah hatiku daripada sifat nifak dan peliharalah kemaluanku daripada kemungkaran. Diceritakan bahawasanya ketika diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala ayat Al-Quran, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, di dalamnya terdapat orang-orang yang suka untuk bersuci. Maka baginda Nabi SAW bertanya kepada penduduk di Quba, di kota Quba, apakah yang kamu lakukan, taharah apa yang kamu lakukan wahai penduduk di Quba, sehingga Allah pun memuji kamu. Allah mengatakan bahawasanya kamu ini orang-orang yang suka untuk bersuci. Maka penduduk di Quba mereka mengatakan, kami kebiasaannya beristinja menggabungkan menggunakan air dan batu. Menggunakan batu dan air. Maka kerana mereka belajar daripada orang-orang Yahudi. Kebiasaan ketika itu, sebelum itu, biasanya kaum lelaki khususnya, biasanya mereka beristinja hanya menggunakan air sahaja. Tetapi mereka belajar daripada orang Yahudi ini, mereka beristinja menggunakan batu dan air. Maka akhirnya mereka beristinja menggunakan batu dan air, menggabungkan kedua-duanya sehingga disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji sifat mereka yang suka kepada kebersihan ini. Allah menurunkan ayat, fihi rijalan yuhibbuna an yatatahharu. ثم يحدثنا الشيخ رضي الله تعالى عنه عن الوضوء وهو طهارة عظيمة، والطهور شطر الإيمان، وفيه فوائد جسيمة، وفيه خيرات كثيرة، وفيه حسن وحفظ، حتى جاء في الأثر: من أصابه عين أو سحر وهو على غير وضوء فلا يلومن إلا نفسه. يعني فإن كان محافظ على الوضوء ما يعمل السحر فيه، ما تصيبه العين بالمواظبة على الوضوء. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. منافق ما يوفق للمحافظة على الوضوء. وهكذا من آداب المريد، كلما أحدث توضأ. فالمواظبة على الطهارة من وظائف الإرادة، من وظائف الإرادة. الله الله. وهو سلاح المؤمن، الوضوء سلاح المؤمن، ففيه له وقاية من آفات كثيرة. Kemudian Imam Al-Ghazali telah selesai menceritakan berkenaan dengan taharah ataupun kebersihan, ni membersihkan ni, istinja ni. Dan seterusnya Imam Al-Ghazali akan menceritakan satu bab yang tidak kurang pentingnya, iaitu wuduk. Kerana wuduk ini adalah satu perkara yang bukan remeh, bukan kecil. Wuduk ini di dalam athar menceritakan bahawasanya barang siapa yang terkena sihir ataupun ain ketika dia dalam keadaan tidak berwuduk, maka janganlah dia salahkan sesiapa melainkan menyalahkan dirinya sendiri. Kerana orang yang dalam keadaan berwuduk, maka dia dalam keadaan terpelihara. Takkan terkena sihir, takkan terkena ain. Dan memang ada orang-orang yang amalannya menjaga wuduk. Dan orang yang menjaga wuduk ini adalah orang yang beriman. Dan merupakan adab juga seorang murid itu untuk menjaga wuduk. Seorang murid ini adabnya
setiap kali terbatal wuduknya, maka hendaklah dia memperbaharui wuduknya. Wuduk ini adalah merupakan silahul mukmin, senjata kepada orang yang beriman. Dan wuduk ini akan memelihara kita daripada pelbagai keburukan. قال وما أثنت السيدة نفيسة على سيد الإمام الشافعي عند موته إلا بقولها رحم الله محمد بن إدريس الشافعي إنه كان يحسن الوضوء أشارت إلى ورع وعلم وتقوى وقرب وعمل بالسنة بالكلمة هذه إنه كان يحسن الوضوء رضي الله عنه. وكان إذا مرض بعث إلى السيدة نفيسة يطلب الدعاء منها، فكانت تقول شفاه الله حتى مرض مرض الموت، فبعث إليها فقالت للرسول لما وصلها أحسن الله خاتمته. ولما عاد سأله هل ما قالت أحسن الله خاتمته، قال ما إني ميت من مرضي هذا رضي الله عنه. فتوفي وحملوا جنازته إلى باب دارها وادخلوه إلى بيته فصلت عليه، ثم خرجوا به فصلى عليه الناس، فرآه بعضهم فقال إن الله غفر لمن صلى علي وغفر لي بصلاة السيدة نفيسة. Sayyidah Nafisah, seorang wali Allah, dia telah memuji Imam Asy-Syafi'i. Dia telah berkata, rahimallah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmati Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, sesungguhnya dia seorang yang sangat menghalusi wuduknya, iaitu dia sangat seorang yang mengambil wuduk dengan baik, seorang yang sangat memperbaguskan, membaiki wuduknya. Sehingga kan Sayyidah Nafisah pun memuji Imam Syafi'i, kerana Imam Asy-Syafi'i ini selalu mengambil berat tentang wuduk, menjaga adab-adab ketika wuduk. Dan Imam Asy-Syafi'i memang mempunyai hubungan dan suka menjaga hubungan beliau dengan Sayyidah Nafisah. Kebiasaannya Imam Syafi'i, kalau beliau ditimpa sakit, maka beliau akan minta seseorang untuk sampaikan berita itu kepada Sayyidah Nafisah dan untuk minta doa daripada Sayyidah Nafisah. Dan kebiasaannya bila datang utusan daripada Imam Syafi'i ini berjumpa dengan Sayyidah Nafisah, maka Sayyidah Nafisah akan berdoa syafahullah, semoga Allah memberi kesembuhan kepada Imam Asy-Syafi'i. Pada suatu hari Imam Asy-Syafi'i jatuh sakit, dan seperti biasa Imam Syafi'i minta seseorang supaya pergi berjumpa Sayyidah Nafisah untuk minta doa. Maka setelah disampaikan berita itu kepada Sayyidah Nafisah, maka Sayyidah Nafisah rahimahullah ta'ala telah mengata, ahsanallahu khatimah, semoga Allah memberi husnul khatimah kepada beliau, iaitu Imam Asy-Syafi'i. Maka utusan ini pun balik berjumpa dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, apa yang didoakan oleh Sayyidah Nafisah? Maka utusan ini mengatakan bahawa Sayyidah Nafisah mengatakan, semoga Allah memberi kamu husnul khatimah. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan, oh, kalau begitu aku tahu bahawasanya aku pasti akan mati tidak lama lagi. Memang betul itu yang berlaku. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala meninggal dunia disebabkan penyakit yang beliau hadapi ketika itu. Setelah Imam Asy-Syafi'i meninggal dunia, maka mereka bawa jenazah Imam Asy-Syafi'i ini pergi ke rumah Sayyidah Nafisah. Bawa masuk ke dalam rumah Sayyidah Nafisah. Maka Sayyidah Nafisah solat jenazah, solatkan kepada jenazah Imam Asy-Syafi'i. Setelah dia selesai solat kepada jenazah Imam Asy-Syafi'i, jenazah ini dibawa keluar dan akhirnya datang orang yang begitu ramai untuk solat jenazah kepada jenazah Imam Asy-Syafi'i ini. Dan setelah itu
seseorang telah bermimpi melihat dan berjumpa Imam Asy-Syafi'i ketika dalam tidur dalam mimpinya, maka orang ini berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, apakah yang telah terjadi kepada kamu? Apakah yang Allah telah lakukan kepada kamu? Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam mimpinya ini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan semua dosa-dosa orang yang telah melakukan solat jenazah kepada aku, jenazah aku, dan Allah telah mengampunkan dosa-dosa aku disebabkan solat yang dilakukan oleh Sayyidah Nafisah. Maka ini hubungan antara Imam Asy-Syafi'i yang begitu menjaga hubungan beliau dengan Sayyidah Nafisah rahimahullahu taala. وهكذا اتصال أئمة الدين بالصالحين والأخيار في أوقاتهم وأزمنتهم. ليش يبعث لسيدنا نفيسة وعلاقته بها من ذرية الحسن بن علي من ذوات الصلاح والفلاح والنجاح والولاية، وحملوا جنازته إلى دارها من أجل أن تصلي عليه. ولا ما كان حد عندهم مبتدع إلا يسي عليهم ايش المبالغات حقكم هذا ايش ما تصلون وانتم بغيتوا من هذا الإنسان لكن كان المؤمنون على وتيرة واحدة في هذه المعتقدات، ما فيها خلاف بينهم. الله لا إله إلا الله، فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي أقبضنا على خير ملتي. Amin. Maka kita lihat bagaimana hubungan Imam Asy-Syafi'i mengambil keberkatan daripada Sayyidah Nafisah, berpesan supaya jenazahnya dibawa disolatkan dahulu oleh Sayyidah Nafisah sebelum disolatkan oleh orang ramai. Maka ini adalah sifat dan kebiasaan yang dilakukan oleh para ulama zaman silam. Mereka sangat menjaga hubungan mereka dengan para salihin, para wali Allah, lelaki ataupun wanita. Dan pada masa itu tidak ada orang yang mempertikaikan perbuatan mereka. Pada hari ini ramai orang yang mempertikaikan, kenapa kita nak ambil keberkatan daripada orang itu, kenapa ambil keberkatan daripada orang ini, ini dia pun manusia biasa seperti kamu, dia ni apa, macam-macam orang cakap pada hari ini. Tapi kita lihat pada zaman dahulu bagaimana mereka ini, sifat mereka ini mengambil keberkatan, menjaga hubungan dengan orang-orang yang soleh ini. Maka ini mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah perbaiki keadaan umat ini. Dan Habib akan mengakhiri pengajiannya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. رزقنا الإيمان واليقين والإخلاص والصدق والدخول في الدوائر خيار الخلق وأعدنا من الآفات والعافات. آمين. وفرج كروب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. اللهم صل وسلم على الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita telah selesai melihat pengajian yang disampaikan oleh Al-Habib Umar sebentar tadi. Seperti yang saya ceritakan tadi, bahawasanya pengajian ini adalah pengajian daripada kitab Ihya Ulumuddin di Darul Mustafa di Tarim Hadramaut, yang dirakam pada 27 Januari, iaitu Rabu yang lepaslah, bersamaan dengan 14 Jamadil Akhir. Alhamdulillah, kita telah selesai menonton video ni, dan mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah kepada semua. Mudah-mudahan apa yang dibaiki, mudah-mudahan disampaikan oleh Habib ini membawa manfaat kepada kita. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin berlaku sepanjang penterjemahan saya. Saya mohon maaf sekiranya ada yang tersilap,
Tujuan kita cumalah untuk membantu sahabat-sahabat kita yang tidak faham bahasa Arab, supaya mereka juga dapat mengambil manfaat daripada ceramah dan pesanan-pesanan yang disampaikan oleh Al-Habib Umar ini. Mudah-mudahan akan tersebar manfaatnya kepada semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi Amar Syazwan kata bagi doa sebelum belajar tadi, nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa nafa' wal intifa', itu doa tu ada dalam kitab Khulasah ni. Kitab Khulasah ni dalam ni ada doanya, ataupun ada yang besar dekat atas ni, ada yang kitab yang besar ni, Khulasah ni ada. Nanti insya-Allah kita akan snap gambar dia, kita akan minta tim Galeri Hadramaut untuk share doa tu insya-Allah. Ada lagi Syekh Mahmud Usabi, jazakumullah khair. Ustaz Nasrullah, jazakumullah khair. Ustaz Ahmad Syahdan, jazakumullah khair. Ustaz Zul Fadli, masya-Allah, jazakumullah khair. Doakan kita insya-Allah, mudah-mudahan tersebar manfaat ni insya-Allah. Dan insya-Allah doakan kita, insya-Allah kita akan buat lagi daripada masa ke semasa. Insya-Allah kita akan cari video-video Habib yang bermanfaat untuk kita terjemahkan. Video Habib ni banyak banyak sangat, subhanallah. Tapi ada sebahagian video ni syarahan Habib yang susah untuk diterjemahkan, maka kita akan pilih syarahan Habib yang tak begitu susah lah yang agak senang sikit untuk kita terjemahkan insya-Allah. Wallahu alam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan yang berlaku ketika sepanjang penterjemahan ini. Maka ini pun kali pertama kita buat. Mudah-mudahan Allah terima insya-Allah. Mudah-mudahan dapat kita teruskan lagi pada masa akan datang. Jadi sekian sekadar itu saja. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من المحبة علي ولكم أنتم مراد